Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap korang sihat, selalu bahagia dan hadapi semua ujian yang datang dalam hidup kita ni dengan senyuman. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah kita kali ni sangat-sangat menyakitkan hati tau. Saya saja je memang nak share cerita kali ni sebab yelah takkanlah saya tengok lepas saya baca, lepas tu saya cari info-info dia semua dan saya duduk sakit hati seorang kan. So, jomlah kita sakit hati secara berjemaah. Cuma awal-awal saya nak cakap kisah kali ni memang sangat panjang sebab nak cerita betapa perangai dia, barulah orang kata macam sampai sikit kan. So, kisah kita pada kali ni tentang seorang wanita yang bernama Sabrina Cuida, yang mana dia bercita-cita untuk menjadi seorang artis, jadi seorang selebriti. Yelah, dia nak dapatkan duit yang banyak, lepas tu nak berkawan dalam golongan yang artis-artis yang glamour macam gitu. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya kalau nak bercita-cita tinggi ke apa. Tapi dia ni berhalusinasi tinggi tau. Dia suka sangat buat andaian sendiri. Lepas tu dia nak orang sekeliling dia mengiyakan kata andaian dia tu adalah betul. Dah tu dia seorang yang sangat-sangat obses. Kalau obses macam dengan diri sendiri je ataupun tak melibatkan orang lain, tak apalah juga. Ini tak menyusahkan orang lain tau. Memang tak boleh faham lah orang macam gini. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, Sabrina Cuida dia dilahirkan pada 5 Disember tahun 1982. Dia dilahirkan di Algeria. Cuma masa dia umur 8 tahun macam gitu, dia orang ni semua berpindah ke Perancis sebab dia nak lari daripada perang saudara yang berlaku di Algeria pada masa tu. So, boleh dikatakan Sabrina ni dia membesar di kota Paris lah. Jadi Sabrina ni dia sebenarnya anak sulung kepada 4 orang adik-beradik. Katanya masa dia kecil tu, family dia agak struggle dari segi kewangan. Jadi dia dengan adik-beradik dia ni dibesarkan secara serba-serbi kekurangan. Masa dia remaja pula, orang gambarkan dia ni sebagai seorang yang cepat sangat naik angin kalau tak ikut kepala dia. Dan bila dia naik angin je, dia mesti akan mengamuk tau. Dia terang-terang barang, menjerit-jerit macam hak macam gitu kan, tiba-tiba je jadi hijau. Jadi daripada remaja lagi, dia memang suka sangat cari perhatian. Terutama sekali dengan orang-orang yang dia rasa macam orang tu mencabar dia. Ataupun orang tu macam pesaing dia ke apa kan. Dia nak dia lebih daripada orang. Tapi sebenarnya orang lain tak fikir macam gitu pun, dia yang syok sendiri. Pernah sekali tau, dia nampak seorang perempuan ni. Dia tak kenal pun perempuan tu dan perempuan tu sendiri pun tak kenal dengan dia. Dah tu perempuan tadi pun macam tengoklah dekat dia ni kan. Mungkin pandang semacam kecil besar ke apa. Dan Sabrina tadi pun dia tak puas hati, dia pergi serangnya perempuan tu tau. Dan biasanya dia akan target orang-orang yang lagi lemah daripada dia. Memang biasa kaki buli kan. Dia memang nak orang tahu yang kata dia ni gedebeh bahasa Kelantan, dan supaya orang lain tu macam takutlah dengan dia. Okey, masa dia remaja juga, dia mula ambil dadah, termasuklah ganja. Dia pernah tahu pergi telan ubat tidur banyak-banyak sampaikan overdose. Masa hari jadi dia yang ke-18 pula, dia pergi terjun daripada balkoni tingkat 4 tau. Masa tu dia cedera dekat bahagian belakang, dia patah tangan, punggung dan juga kaki. Boleh bayangkan lah kan kalau dah terjun daripada tingkat 4 macam mana jadinya. Nasib baik dia tak mati je masa tu. So sebab dah banyak dah bahagian badan dia yang patah-patah tadi, makinlah banyak dia menggunakan ubat-ubat yang terlarang. Okey, masa dia kecil ataupun mungkin dalam remaja macam itu, Sabrina pernah bagi tahu yang kata dia pernah didera secara seksual dengan 2 orang pakcik dia. Tak tahu betul ke tak sebab tak ada bukti dan juga tak ada sokongan daripada mana-mana pihak tentang statement dia ni. Masa Sabrina berumur 19 tahun, dia bekerja dekat satu kedai pancake yang ada di Paris. So masa ni lah dia kenal dengan seorang lelaki yang bernama Wissem Maduni ataupun dia lebih dikenali sebagai Sam. Okey, masa dia orang kenal tu, Sam baru berusia 24 tahun. Dan Sam ni dia tengah ambil master degree pada masa tu. Sam cakap masa mula-mula dia nampak je Sabrina ni, dia terus jatuh cinta tau. Jadi dia orang pun mulalah bercinta, lepas tu mula plan untuk hidup bersama macam tu kan. Tapi hubungan dia orang ni sangat-sangat toksik tau. Memang tak heran lah. Sabrina dia jadi seorang teman wanita yang suka manipulate. Dia taksub dengan diri dia sendiri secara melampau tau. Dia nak Sam lebihkan dia, lebih fokus tentang diri dia compare dengan benda-benda lain. Dia suka sangat kontrol dan angin dia pula macam biasa turun naik macam gitu. Tiba-tiba hak. Katanya dia akan gunakan kecantikan yang ada pada diri dia untuk dapatkan apa yang dia nak. Kalau kita tengok gambar dia ni pun, dia memang jenis orang yang ada rupa jugalah kan. Jadi walaupun dia suka sangat dera Sam, bila bergaduh je, pumpang-pumpang, buat-buat bergaduh, bertumbuk macam gitu kan. Tapi bila dah lepas gaduh tu, dia akan mulakan drama dia, drama air mata macam tu kan. Dah mulalah dia basuh otak Sam, lepas tu dia manipulate Sam, sampaikan Sam ni lembut hati maafkan dia. Memang toksik lah.
Okay, ada satu masa tu dia orang baru bercinta tau. Kononnya kata macam nak serius. Tapi Sabrina ni dia pergi curang dekat belakang Sam tau. Dia ada lelaki lain dengan kawan baik Sam lagi. Dan masa tu jugalah Sam putuskan hubungan dengan dia. Kita putus. Tapi tak lama sebab Sabrina berjaya untuk manipulit Sam ni sampaikan Sam ni terima dia balik. Dan Sam pun sebenarnya dia memang obses, dia memang tergila-gilakan Sabrina ni. So ngam lah tu, macam sama padan kan, merpati sejoli, apa-apa yang joli lah. Tapi tak lama lepas tu dia pergi curang balik dengan Sam. Dia punya kecurangan tu jadi drama bersiri tau. Dah curang putus, lepas tu dia pergi pujuk Sam, Sam baik balik dengan dia. Lepas tu curang lagi, lepas tu putus lagi. Ya kan putus nyambung macam gitulah. Dalam proses dia orang putus nyambung tadi, sampaikan Sabrina ni pernah bertunang dengan lelaki lain tau. Dan dia pernah ada anak dengan lelaki lain. Memang wow sangat. Tapi bila Sabrina dipujuk balik Sam terima dia. So, kalau tak obses apa tu? Okay, pada tahun 2004, masa tu Sabrina berumur 22 tahun dan dalam masa ni, dia tengah putus dengan Sam. So, masa tu Sabrina nak ubah hidup dia. Dia nak cari sesuatu yang baru. So, dia pun buat keputusan untuk pindah ke London. Sebab pada masa tu, dia bercita-cita untuk menjadi seorang celebrity fashion designer. Sebenarnya, cita-cita dia untuk jadi seorang selebriti je. Tak kisah dalam bidang apa sekalipun. Kadang-kadang dia nak jadi celebrity makeup artist. Kadang nak jadi celebrity hairdresser. Lepas tu fashion designer. Macam-macam lah janji ada title celebrity. Jadi tak kisahlah kerja apa sekalipun, bidang apa sekalipun, janji popular. Sebab dia fikir apa tahu? Dia fikir yang dia memang dilahirkan untuk menjadi seorang selebriti. So, masa mula-mula dia sampai dekat London tadi, dia bekerja sebagai seorang pengasuh. Memang tak ada kaitan selebriti dengan pengasuh, kan jauh kan. Tapi yalah bila dah pergi ke negara orang, tak kenal siapa-siapa pula tu, of course lah tak terus jadi selebriti kan. Jadi masa Sabrina pindah ke London tu, dia tak bagi tahu langsung dengan Sam tau. Dia tinggal Sam tadi macam gitu je. Tapi lepas Sam tahu kata Sabrina ni dah pindah ke London, Sam apalagi dia terus bungkus kain baju dia semua, pergi ikut Sabrina ke London. Tapi sebenarnya Sabrina memang tak nak ada apa-apa hubungan dengan Sam pada masa tu. Yelah, dia kan nak jadi artis, nak hidup dalam dunia glamour. Dan Sam pula bukannya ada kaitan dengan dunia glamour pun. So macam tak dapat nak tolong karier dia. Okay, lepas dah pindah ke London tadi, Sam dapat kerja dekat sebuah bank. Masa tu Sam yakinkan Sabrina ni untuk terima dia balik. Nampak kan? Pimai-pimai macam tang tu juga. Tapi kali ni dia orang berkahwin tau. Cuma dia orang berkahwin tu dari segi agama dia orang je lah. Maksudnya perkahwinan dia orang tu tak didaftarkan. Lepas kahwin pun sebenarnya hubungan dia orang sama je, macam gitu je, tak berubah juga. Tetap toksik. Lepas tu gaduh, pujuk, baik balik, toksik lagi, curang, gaduh, baik balik, sama. Dan Sabrina pada masa tu, dia macam dah tak nak dah dengan Sam ni tau. Dijadikan Sam tu seolah-olah macam skandal dia. Bila dia nak je, bila dia perlukan je, dia akan cari. Kalau tak, dia biar macam gitu je, dia tinggalkan. Memang nampak sangat lah kan yang dia mempergunakan Sam ni. Tapi tak tahulah Sam ni, dia sedar ke tak diri dia tu sedang dipergunakan. Ataupun memang sebab dia sendiri obses dengan Sabrina tadi. Okay, tak lama lepas tu, Sabrina berjaya untuk masuk ke dunia selebriti. Tak tahu macam mana dia buat, macam mana dia approach, tapi dia berjaya tau. Ada satu masa tu, Sabrina dengan Sam ni, dia macam off kejap tau. Tapi dia dah berkahwin, macam mana dia off tu? Itulah katanya masa tu dia off kejap. Lepas tu Sabrina ni, dia pergi bercinta dengan seorang artis pop star, iaitu Mark Walton. Untuk penggemar muzik 90-an macam itu, mungkin dia orang akan kenal dengan Mark Walton ni. Ataupun kita panggil Mark je lah lepas ni. Okay, Mark ni sebenarnya dia salah seorang ahli kumpulan Boyzone. Jadi kumpulan Boyzone ni katanya sangat-sangat popular pada tahun 90-an. Jadi Mark Walton punya nama ni, dia bukan sekadar macam artis biasa macam itu je. Tapi sebenarnya dialah orang yang cadangkan untuk tubuhkan kumpulan Boyzone tu. Dan masa tu dia baru berumur 15 tahun tau. Katanya dia pergi jumpa dengan Louis Walsh yang jadi juri X Factor. Dan dia bagi cadangan untuk tubuhkan Boyzone. Cuma masa Boyzone ni meningkat naik, Mark tadi dia keluar daripada kumpulan tu. Dan tak tahulah kenapa sebabnya. Dan lepas tu dia jadi seorang music producer yang sangat berjaya. Income dia tak payah cakap lah, bermilion tau. Kalau nak tahu, dia ada buat lagu untuk Lady Gaga, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Usher, Shep Khalid dengan One Direction. Lepas tu Ava Max. Banyak lagi lah. Memang artis-artis yang top ngetok-ngetok macam gitu tu. Dia antara orang yang buat lagu untuk diorang ni semua. Boleh bayangkan lah kan betapa suksesnya dia sekarang. Jadi pada tahun 90-an tu, lepas dia dah keluar daripada Boyzone tadi, dia yang tubuhkan kumpulan
Blue. Ini bukan Blue Dinosaur tu tau. Kalau geng 90-an mesti kenal punya Blue, Westlife tu semua kan. So nampaklah kan gambarannya dekat sini. Masa 90-an tu pun dia, Mark Walton tadi, dia dah memang famous dah. Jadi ceritanya ada satu hari tu Sabrina ni dia terserempak dengan Mark Walton dekat salah sebuah bank. Dan Sabrina tadi pun terus aim Mark Walton ni tau. Kebetulan Mark tadi dia pergi ajak Sabrina ni keluar, berdating macam gitu. Dan Sabrina pun apa lagi, setujulah. Jadi masa Sabrina ni kenal dengan Mark tu bekerja sebagai manager kumpulan Blue. Dan yang kelakarnya, Sabrina dia terus tinggalkan Sam macam gitu je tau. Dia kan dah dapat Mark tadi. Tak lama diorang bercinta, diorang ni pun pindahlah tinggal dekat satu rumah. Dalam masa yang sama, Mark ni lah yang support Sabrina secara kewangan. Dan Sabrina pula, gaya hidup dia sangat-sangat bersosial masa tu. Memang selalu sangat dia akan berparti, bergaul dengan artis-artis, bergambar dengan orang-orang yang popular. Yelah, masa tu hidup dia memang perfect. Itulah apa yang dia impikan selama ni kan. Tapi tak lama tau, beberapa bulan je diorang pindah duduk sama-sama satu rumah, Sabrina ni mula rasa insecure. Sabrina perasan kalau dia keluar je dengan Mark, mesti ramai orang akan bagi tumpuan kepada Mark, bukan kepada dia. Kau siapa weh? So mula-mulanya tu dia macam ignore je kan. Dia tak hiraukan sangat. Walaupun dalam hati ni, deep down ni, kenapa kau tak ambil gambar dengan aku? Macam gitu kan. Tapi lama-lama tu dia tak tahan tau. Dah mulalah dia tunjukkan perangai sebenar dia. Ingat lagi tak? Dia jenis orang yang dia nak stand out compare dengan orang lain. Dia nak dia yang lebih menyerlah. Jadi awalnya tu Mark ni kenal Sabrina sebagai seorang yang charming, sweet, understanding. Tapi lama-kelamaan Sabrina mula cari kes dengan dia. Pernah Sabrina pergi mengamuk dekat tempat awam bila Mark tadi tak bagi sepenuhnya tumpuan pada diri dia. Ada satu hari tu Sabrina dengan Mark ni dia pergi shopping dekat Oxford Street. Jadi Sabrina dia ada berkenan dengan satu benda ni. Tapi Mark dia tak nak beli benda tu tau. Dah Sabrina naik angin, dia keluar daripada kedai tu. Lepas tu dia menjerit-jerit dekat luar kedai tu. Okey, pada masa tu juga sebenarnya Sabrina ni dia bawa anak kandung dia untuk tinggal bersama dia. Ingat lagi tak, dia ada seorang anak dengan lelaki lain, bukan dengan Sam. So, masa tu Mark ni lah yang tolong carikan pengasuh. Sebenarnya bukan pengasuh je tau, tapi lebih kepada macam pembantu rumah tangga macam gitulah. Sebab pengasuh ni bukan saja mengasuh anak dia, tapi juga buat kerja-kerja rumah yang lain. Tak lama lepas tu, tak tahulah macam mana si Sabrina ni boleh pergi tuduh pengasuh dia tadi. Kata pengasuh tu nak tidur dengan Mark. Dia paranoid sendiri tau. Dia cakap yang dia yakin si pengasuh ni nak pergi goda Mark. Padahal pengasuh tu tak pernah terfikir pun tau. So Sabrina tadi pun pergi pecat pengasuh ni. Bila Mark tahu, dia pergi cari pengasuh yang lain pula. Dan tak lama lepas tu sama juga Sabrina tuduh yang kata pengasuh ni nak goda Mark, nak rampas Mark daripada dia macam itulah. Lepas tu dia pecat pengasuh tu. Dan Mark dia cari pengasuh yang lain pula. So dia macam drama bersiri jugalah kes-kes ni. Sampai kan pernah tahu dia pergi sorokkan kamera tersembunyi dekat dalam rumah dia tu sebab dia nak tengok kata pengasuh ni nak goda Mark ni. Tapi dia tak jumpa sebarang bukti pun sebenarnya. Dan tak lama lepas tu Sabrina ni dia makin berani tau. Dia makin berkasar dengan Mark ni. Sampaikan dia pergi pukul Mark, dia pergi tampar, sepak, tumbuk. Itu macam dah biasa dah. Kadang tu dia pernah pergi lempar barang dekat Mark. Tak kisahlah apa je yang ada dekat-dekat dengan dia ni. Tiba-tiba teringat dengan kes Johnny Depp tu kan. Nasib baik menang. Dah, bila dah gaduh tadi, dah bertumbuk semua. Lepas tu dia mulalah buat drama dia kan. Dia cakap Mark lah yang menjadi punca kenapa dia nak layan Mark macam gitu. Katanya Mark yang salah dan Mark layak untuk dilayan macam gitu. Pernah sekali ni Sabrina dia pergi tumbuknya muka Mark tu masa Mark tengah tidur tau. Kenapa? Sebab Mark tidur berdeku. Mesti kita macam tertanya kan ni, kenapa Mark ni tak tinggalkan je Sabrina tu? Katanya dia tak tinggalkan Sabrina pada masa tu sebab dia memang sayangkan Sabrina ni. Sabrina ni pula dia macam ambil kesempatan tau. Dah tahu dah orang sayang kat dia, dia mulalah buka cerita. Kata dia jadi macam gini sebab masa kecil-kecil dulu dia selalu kendera. Kau dah kenapa? Tak perlulah nak berlakon-berlakon macam tu kan. So dia pergi manipulate lah cerita dia. Lepas tu dia buat macam muka kesian sikit. Sampaikan Mark ni macam kesian kat dia. Dia pun, Sabrina ni pun kononnya mangsa juga. Dan masa tu katanya sampaikan Mark ni, dia fikir dia perlu lindungi Sabrina. Dan Sabrina berperangai macam gini pun disebabkan trauma masa kecil dia. Yang sebenarnya tak tahu betul ke tak trauma tu semua. Cuma lama-kelamaan tu Mark mula rasa takut dengan Sabrina ni. Dan dia dah tak sanggup dah hidup dengan Sabrina. Yelah selalu kena pukul. Kita nak tolong dia selalu kena pukul pula kan. Jadi Mark pun ambil keputusan untuk putus dengan Sabrina.
Lepas Mark putus je dengan Sabrina, dia berpindah ke LA. Dia dah tak nak ada kaitan dengan Sabrina lagi dah. Dan Sabrina, masa tu dia pergi cari kekasih lama dia ataupun suami dia, Sam. Dan Sam, dia memang duk tunggu kedatangan Sabrina pun pada masa tu. Okey, ingatkan hubungan Mark dengan Sabrina ni habis-habis itu je lah kan? Tapi tak, sebenarnya tiba-tiba je si Sabrina ni pregnant. Tapi tak tahu sebenarnya tahu tu anak siapa. Time ni Mark yakin sangat-sangat kata itu adalah anak dia. Tapi Sabrina cakap tak, itu bukan anak Mark. Jadi masa tu Mark tadi dia insist lah kan nak buat paternity test kan. Dan dalam masa yang sama juga Mark ni masih lagi bagi duit tiap-tiap bulan dekat si Sabrina ni. Sebab yelah pada masa tu kan dia fikir yang Sabrina ni mengandungkan anak dia. So macam jadi tanggungjawab dia lah untuk bagi duit bulan-bulan tu. Jadi dalam masa 5 bulan je, Mark dah bayar Sabrina ni sebanyak $12,500. Tapi Sabrina ni dia tetap berkeras, dia tetap tak nak benarkan si Mark tadi untuk buat paternity test. Dah degil sangat, orang dah nak buat test tadi, dia tak bagi. Lepas tu si Mark ni pun dah stop dah allowance setiap bulan si Sabrina ni. Pada bulan ke-6 tu dia tak bayar lagi dah. Mungkin pada masa tu dia fikir dia pun dah tak boleh nak buat apa, dah bagi duit pun tetap juga berkeras tak nak buat test tu. Dan mungkin betul jugalah kata Sabrina ni bukan mengandungkan anak dia. So dia pun berhentilah bagi duit kan. Buat apa nak bagi duit dekat anak orang? Mungkin juga Sabrina ni tak nak buat test sebab memang betul itu bukan anak Mark kan. Sebab yelah dia nak hidup mewah, lepas tu dapat bulan-bulan duitnya, lepas tu bolehlah hidup bergaya apa semua. Tapi kalau dah buat test, dah terbukti dah kata itu bukan anak Mark, confirm lah Mark tak akan bagi duit lagi kat dia kan. Jadi lepas dah tak dapat duit tadi, of course lah Sabrina tak terima tau. Sebab Sabrina fikir dia memang layak untuk dapat duit tu. Tang mana weh? Dah tak puas hati punya pasal, Sabrina ni dia pergi buat report polis. Dia cakap Mark Wilson berkasar dengan dia. Dia juga dakwa yang kata Mark Wilson ni dah hantar 60 mesej suara berbau ugutan pada dia. So pihak polis tadi pun pergilah siasat. Siasat punya siasat, mabuk pun tak ada. Of course lah tak ada sebab memang semua benda tu tak pernah berlaku. So plan A untuk musnahkan hidup Mark tadi tak berjaya. Dia pergi ke plan B pula. Sabrina dia pergi telefon dekat klien Mark Wilson. Kiranya artis-artis yang popular macam tu lah kan. Dia pergi telefon, lepas tu dia cakap apa? Lebih baik tak payah nak bekerja dengan Mark Wilson ni sebab Mark Wilson ni adalah pedofil. Orang yang suka buat penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Tak pasti sama ada klien Mark Wilson ni percaya ataupun tak. Dan tak pasti juga macam mana Mark Wilson handle masalah ni pada masa tu. Tapi benda ni, berita ni macam bagi efek jugalah untuk kerjaya dia. Tak habis itu tau dia punya tuduhan tu. Sabrina pergi tuduh kata Mark Wilson ni dah buat penderaan seksual kepada kucing dia. Yang mana sebenarnya dia tak ada pelihara kucing pun. Part ni kelakar tau. Punyalah niat nak jatuhkan orang tu sampaikan dia sendiri pun macam dah tak boleh nak fikir dah. Logik ke tak dia nak buat tuduhan tu? Kalau dia sendiri tak pelihara kucing, kucing manakah yang dah dibuat penderaan seksual tu? Dia punya tuduhan tu semua tak adanya dia nak pergi cakap daripada depan macam gini je, macam kita bergaduh-gaduh macam gitu kan. Tak. Tapi dia nak semua orang tahu tau. Dan dia make it public lah. So dalam usaha ni je dia pergi buat beberapa FB palsu semata-mata nak pergi fitnah Mark tu dengan macam-macam fitnah. Pedofil lah, serangan seksual lah, lepas tu berkasar dengan perempuan lah. Jadi kalau dia buka beberapa akaun Facebook macam gitu kan nampaklah macam ramai yang tuduh dia. Padahal orang yang sama. Okey, dalam masa yang sama juga Sabrina pergi report polis. Kata Mark dah ganggu hidup dia. Dia cakap Mark pergi mengintip dia, hacking email dia. Sabrina juga pernah pergi report dekat polis kata Mark Wilson dah hantar helikopter dekat rumah dia semata-mata untuk intip dia. Membongkak. Siapa yang percaya tu tak tahulah. Dah kenapa nak hantar helikopter? Tentu dah helikopter tu bunyinya kuat. Nak mengintip apanya terang-terangan macam itu? Jadi dalam masa ni je Sabrina dah buat 30 tuduhan, 30 report berkenaan dengan Mark Wilson. Dan bila pihak polis dah siasat, tak ada apa-apa pun. Ketipuan je semata-mata. Jadi pada masa tu pihak polis bagi amaran kepada Sabrina ni supaya tak buat lagi report palsu. Ya kan bazir masa polis kan, banyak lagi benda-benda yang penting polis ni nak siasat. Duk siasat pasal artis je. Jadi pada masa tu Sabrina mula stop dia punya fitnah dan dia mula fokus dengan kerjaya dia untuk menjadi seorang selebriti.
Cuma nak jadi selebriti ni, nak kena kekalkan gaya hidup yang mewah tau. Dan semua tu perlukan duit. So masa tu dia bersama dengan Sam. Jadi Sam ni lah yang bagi duit dekat dia. Jadi kalau dekat kejiranan Sabrina dengan Sam ni tinggal, diorang berdua ni lebih dikenali sebagai neighbor from hell. Biasanya dia akan letak sampah depan rumah dia selama berhari-hari. Lepas tu kalau dia nak parking kereta, dia suka hati je parking dekat mana-mana sampaikan halang laluan jalan orang lain. Dah tu selalunya dia tak akan bayar sewa rumah on time tau. Dan bila tuan rumah tu datang untuk minta sewa rumah, mulalah dia ugut tuan rumah ni dengan crowbar. Dia juga digambarkan sebagai seorang yang kurang ajar dengan dia orang punya jiran, tak bergaul dan semua orang tak suka dia. Okey, macam yang saya kata tadi, dia tak puas asa untuk jadi seorang selebriti. Jadi pada masa tu dia kena selalu berparti, bersosial, lepas tu hidup macam gaya-gaya mewah macam gitu. Tapi dalam masa yang sama, dia ada seorang anak yang perlu dijaga kan. So masa tu dia mula upah seorang orang gaji ataupun pengasuh. Jadi pada masa tu dia dapat seorang pengasuh ni yang namanya adalah Sophie Leonie. Okey, Sophie dilahirkan pada 7 Januari 1996. Dia digambarkan sebagai seorang yang cantik, selalu tersenyum, baik hati dan suka tolong orang. Sophie dia sangat-sangat suka kanak-kanak dan juga haiwan. Dia tak suka tengok ada anak-anak yang didera. Dan dia sendiri pun digambarkan seorang yang sangat penyayang. So masa dia berumur 20 tahun, dia dibagi peluang untuk bekerja sebagai au pair untuk satu keluarga di London. Jadi au pair ni sebenarnya adalah warga asing yang biasanya muda belia dan dia akan bekerja untuk jaga anak-anak, untuk tolong bantu buat kerja rumah. Jadi sebagai imbalannya, dia boleh pergi ke luar negara, dia boleh dapat tempat tinggal dan yang paling penting dia boleh belajar bahasa asing. Jadi Sophie ni dia tak pandai berbahasa English tau. Dia cuma tahu bahasa Sepanyol je. Jadi dia agak takut jugalah untuk pergi ke negara orang kan. Tapi pada bulan Januari tahun 2016 dia nekat dia nak pergi juga ke UK. So masa tu dia bekerja dengan keluarga Sabrina ni. Jadi Sabrina dengan Sam ni pada masa ni diorang ada 2 orang anak. Dan mula-mula kerja tu semuanya okey. Diorang rapat sangat, dah jadi macam satu family dah. Sabrina pun layan Sophie elok sangat. Sampaikan dia makeover Sophie tau. Sophie pula dia berpeluang untuk berjalan-jalan dekat London. Lepas tu dia sendiri pun banyak belajar bahasa English dengan Sabrina dan juga Sam. Jadi pada masa tu dia tolong jaga anak-anak Sabrina. Dan dia adalah buat kerja-kerja rumah sikit, memasak, mengemas semua kan. Dan dia buat semua tu tanpa paksaan tau. Dia memang happy bila dapat tolong family ni. Sabrina dengan Sam lagilah happy kan, sebab dia dapat seorang pembantu yang sangat menolong. Cuma eloknya tu tak lama tau. Sebab yelah kita tahulah perangai Sabrina ni macam mana kan. Dan yang paling penting, Sam pun sama naik juga masa tu. So lama kelamaan, diorang berdua ni mula ambil kesempatan atas Sophie tau. Diorang mula demand, kau kena buat tu, kau kena buat ni. Tapi Sophie dia ni macam baik sangat. Dia ikutkan je tanpa merungut tau. Dan bayangkan, pada masa tu dia cuma dibayar sebanyak 50 pound untuk seminggu. Ibaratnya kalau kita RM50 seminggu lah. Memang hamba abdi betul lah kan. Katanya dekat UK sana diorang tak ada gaji minimum untuk au pair. Sebab diorang fikir yelah dah sediakan tempat tinggal, dah sediakan makan semua. So macam no complain lah kan. Lama kelamaan diorang ni makin melampau. Diorang mula tak bayar Sophie. Mula-mula tu diorang bagi alasan tau. Dia macam buat drama lah sikit. Oh sorry, minggu ni kita orang tak ada duit lah. So minggu ni tak ada gaji. Tapi lama kelamaan terus tak bagi gaji tanpa alasan. Dan Sophie ni pula dia seorang yang pemalu juga tau. So dia macam terima je apa yang orang buat dekat dia. Dan Sabrina dia boleh cakap macam ni dengan Sophie tau. Dia cakap, kau kena bersyukur sebab kau ni masih lagi ada tempat untuk tinggal. Aku dah sediakan makan, tempat tinggal semua. Kau kena bersyukur semua tu. So jangan nak komplain. Tapi lama kelamaan diorang berdua ni makin melampau tau. Dia mula tak bagi Sophie makan. Tapi pelik lah kan, macam mana anak-anak dia boleh makan? Bukan ke Sophie yang akan sediakan makanan untuk anak-anak dia? Dan yelah Sophie pun akan tumpang makan sekali macam itu kan. Tak pasti sangat macam mana. Tapi itulah dia mula tak bagi Sophie makan. Sampaikan berat badan Sophie mula menyusut dan juga kurang nutrien. Persoalannya, kenapa dia tak lari je daripada situ kan? So kita kena faham lah, Sophie ni dia tak fasih bahasa English. Dan dia boleh kata sebab Sabrina dengan Sam je yang faham bahasa Perancis yang dia kenal lah. Sebenarnya dalam masa yang sama dia ada je call mak dia. Cuma dia tak pernah ceritakan apa yang dia hadapi pada masa tu. Yang kata dia dah didera dekat UK ni. Dia cuma cakap yang dia rindukan maknya. Lepas tu dia nak balik rumah. Okey, ingat lagi tak Sabrina tadi dia nak jatuhkan nama Mark Walton? Ya, pada masa tu dia punya halusinasi tahap tinggi dia datang. Dia boleh pergi tuduh Sophie ni ada hubungan dengan Mark Walton. Padahal
Sophie ni tak kenal pun siapa Mark Walton tau. Tapi Sabrina ni macam maksa tau. Dia tuduh Sophie ni, lepas tu dia minta supaya Sophie ni ngaku kata Sophie dengan Mark Walton tu ada hubungan. Lepas tu Mark Walton tadi, dia hantar Sophie ni untuk bekerja dengan keluarga Sabrina untuk intip Sabrina. Halusinasi tahap tinggi. Cuma tak pasti sebenarnya si Sabrina ni memang betul-betul fikir Sophie ni ada hubungan dengan Mark Walton, ataupun sebenarnya dia saja je nak buat Sophie ni untuk mengaku kata dia dengan Mark Walton ada hubungan. Lepas tu dia boleh gunakan pengakuan daripada Sophie ni untuk jatuhkan Mark Walton. Dah tu dia pergi tuduh kata Sophie dengan Mark ni memang ada hubungan. Memang Mark yang hantar Sophie ni untuk datang ke dalam keluarga dia. Dan sebenarnya Sophie ni bukan datang daripada au pair tadi, nak juga masuk dalam keluarga dia ni sebab nak dera anak-anak dia. Yang mana sebelum tu dia dah tuduh kan yang si Mark Walton ni adalah pedofil. So macam nyambung lah dekat situ. Jadi Sophie dia terima layanan macam gini selama berbulan-bulan tau. Sampaikan satu tahap tu, Sophie mula fikir untuk tinggalkan keluarga ni. Dia fikir yang dia dah tak selamat lagi untuk tinggal dalam keluarga ni. Jadi pada bulan Ogos 2017, Sabrina tadi makin menggila. Dia boleh pergi heret Sophie tadi dekat balai polis. Lepas tu dia paksa Sophie ni untuk mengaku dengan pihak polis tu. Suruh Sophie ni ceritakan semua yang Sophie ni tahu. Dan cakap dengan polis, kata Mark Walton ni nak tembak keluarga Sabrina. So masa tu Sophie tadi pun dibawa ke bilik siasatan. Pihak polis pun siasat lah soal siasat Sophie ni kan. Dan masa tu Sophie pun ceritalah hal yang sebenar. Yang sebenarnya dia tak kenal pun siapa Mark Walton ni. Tapi sedih tau, pihak polis macam siasat sampai situ je. Dia macam tak siasat dengan lebih lanjut lagi apa yang menyebabkan Sabrina ni boleh pergi tuduh Sophie. Sepatutnya macam dia dah tahu ada benda yang tak kena dengan Sabrina ni. Lagipun Sabrina kan dah banyak sangat rekod dekat balai polis tu kan. Dah berapa kali dah dia pergi report. So macam buatlah sesuatu kan. Tapi tak, dia orang stop siasatan tu dekat situ je. So lepas soal siasat tadi, Sophie balik ke rumah Sabrina balik. Jadi orang kaji kat sana dan terus-terusan didera. So ada satu masa tu Sophie pernah call mak dia tau. Lepas tu dia cerita lah yang kata dia tak gembira kat sini, dia nak balik. Cuma dia tak cerita lah kata yang dia sekarang ni tengah didera. Mak dia lagilah sokong kan, dia kan anaknya tak happy. So maknya cakap, okey tak apa, balik secepat mungkin. Jadi pada masa tu maknya pun belikan tiket flight untuk Sophie. Tapi sayangnya Sophie tak sempat pun untuk gunakan tiket tu. Pada bulan September 2017, masa tu Sabrina makin lagi menggila. Lepas tu dia fikir dia macam mana cara sekalipun dia nak kena buat si Sophie ni untuk mengaku juga. So dia nak Sophie mengaku dengan semua tuduhan yang Sabrina tu buat atas Sophie. Dan masa tu Sabrina fikir satu cara je yang boleh buat Sophie ni mengaku, iaitu dengan kekerasan. Mula-mulanya tu Sabrina dengan Sam ni jadikan Sophie sebagai tahanan. Dia rampas pasport dan juga tiket kapal terbang Sophie. Dah tu dia pergi kurung Sophie tadi dekat dalam satu bilik yang kecil dan juga gelap. Mungkin semacam bilik store macam itulah. Dia kurung Sophie tu selama 12 hari tau. Dan hari-hari dia pergi soal siasat Sophie tu secara brutal. Dah tu dia pergi rakam semua sesi soal siasat yang dia buat. Ya kan dia nak jadikan bukti nanti, nak tuduh kata Mark ni dah hantar Sophie. Jadi mula-mula soal siasat tu Sam macam tak banyak cakap sangat. Sabrina lah yang banyak menyoal siasat tu. Tapi lama-kelamaan selama 12 hari Sophie dikurung, masa tu Sam mula ambil bahagian dah. Sama naik tau dia dengan Sabrina ni, paksa Sophie untuk mengaku. Sabrina pula dia tuduh segala benda yang mana terlintas dalam fikiran dia ni, dia akan tuduh si Sophie ni. Sampaikan dia pergi tuduh Sophie ni ambil dadah. Tapi Sophie tak ngaku. Dan dia paksa pula Sophie ni untuk mengaku. Tak ngaku juga. Dia pergi tuduh pula benda lain. Bayangkan ada 18 recording yang dia orang buat. Korang bacalah sendiri dia punya recording ni memang kuasam betul lah. Jadi macam-macam yang diorang tanya tau. Dan Sophie cuma jawab sepatah je. Tak lama lepas tu, hari-hari terakhir Sophie ni, Sabrina dah tak bagi makanan langsung untuk Sophie. Sebab dia nak paksa Sophie untuk mengaku semua tuduhan dia. Boleh bayangkan betapa dia tak bertenaganya masa tu. Berhari-hari didera tanpa rehat. Makan minum pun tak ke mana. Kalau kita bayangkan pun macam, ya Allah, memang diorang ni betul-betul lah kepala kejam betul lah. Kepala ke yang kejam? Taklah, memang perangai diorang tu memang kejam lah. So diorang buat macam tu sebenarnya supaya Sophie ni menyerah. Supaya Sophie ni dah tak ada tenaga lagi dah untuk melawan. Dan dalam masa yang sama juga, Sophie ni ditampar, dipukul, disepak terajang, dibantai pakai wayar elektrik. Okey, hasil bedah siasat, Sophie pada masa tu dah patah 5 tulang rusuk, patah dekat bahagian tulang dada dia dan retak dekat bahagian rahang dia.
Ada lagi penderaan yang paling kejam pasangan ni buat tau. Diorang pergi letakkan kain dekat atas muka Sophie dan diorang curahkan air. Alah, yang macam movie-movie yang putih kita tengok tu. Diorang ni juga pergi selam kepala Sophie dekat dalam tak mandi selama beberapa ketika. Dah tu, dia akan angkat kepala Sophie tu, bagi Sophie bernafas kejap, lepas tu diselam lagi. Pada masa ni, Sophie memang kurus gila tau. Kalau kita tengok gambar dia ni pun, ya Allah, kesian gila kan. Macam tak ada kata-kata yang boleh terucap lah. Lepas 12 hari kena dera, kena siksa tadi, akhirnya Sophie mengiyakan. Apa yang Sabrina nak dengar selama ni, dia mengiyakan. Mungkin Sophie fikir, kalau dia mengiyakan, kalau Sabrina dengar apa yang dia nak dengar, dia boleh terkeluar daripada situasi tu. Jadi masa tu, Sophie duduk dekat depan kamera dan dia buat pengakuan. Dia mengaku semua yang Sabrina tuduh dan semua benda tu sebenarnya dia tak pernah buat pun. So, finally, apa yang Sabrina nak dengar, dapat dengar juga kan? Masa tu, Sophie fikir, dah boleh bebas lah. Tapi tak tahu, lepas Sophie dah buat pengakuan tu semua, Sabrina dia boleh terfikir untuk pergi bunuh Sophie. Sebenarnya punca kematian dia tak dapat nak dikenal pasti sebab masa pihak polis jumpa mayat Sophie tu, keadaan mayat Sophie dah tak utuh dah. Tapi pihak polis syak yang kematian Sophie disebabkan lemas. Saya rasa benda yang paling jijik yang pasangan jijik ni buat, lepas dia dah bunuh Sophie tadi, diorang boleh pergi berasmaradana, berhubungan dekat tepi mayat Sophie. Kononnya untuk celebrate. Memang mental. Double mental. Okay, lepas dah bunuh Sophie tadi, diorang plan untuk hapuskan mayat Sophie ni. So masa tu, diorang plan, diorang nak bakar je mayat Sophie. Jadi ada CCTV yang menunjukkan Sam tadi pergi dekat sebuah kedai, lepas tu dia pergi beli bahan untuk membakar. Masa diorang ni mula-mula bakar mayat Sophie, diorang fikir yang mungkin akan ada bau yang tak menyenangkan macam tu kan. So, Sabrina dengan Sam ni, dia pergi cover bau tu semua dengan pergi bakar BBQ. Tapi, plan diorang ni fail. Mana boleh nak lawan bau bakar mayat, bau busuk macam gitu, nak dikomparekan dengan BBQ yang bau yang tak seberapa ni kan. So, masa tu, bau dia sangat-sangat kuat. Sampaikan jiran-jiran diorang ada perasan ada satu bau yang tak menyenangkan datang daripada rumah pasangan ni. Dah tu, tiba-tiba je tempat yang diorang bakar mayat Sophie tu, apinya jadi makin marak tau. Sampaikan dah tak terkawal sangat dah. Dan salah seorang jiran diorang ni pergi telefon bomba. Yelah, untuk padamkan kebakaran tu kan. Jadi, pada 20 September 2017, bomba datang ke rumah Sam dan juga Sabrina ni untuk padamkan kebakaran tu. Bila ahli bomba dah sampai dah dekat tempat kejadian, diorang perasan yang diorang ada tercium bau yang sangat tak best. So, diorang tanyalah kan, apa yang korang bakar ni? Asal bau macam semacam je. Dan Sam jawab apa tau? Oh, kita orang bakar ni, bangkai biri-biri. Masalahnya, daripada mana pula kau dapatkan biri-biri ni, Sam? Peliknya asal kau tak buat biri-biri golek je kan? Memang tak munasabah langsung lah dia punya excuse tu. So, dia fikir macam bomba tu percayalah kan? Tapi sebenarnya, bomba tu tak percaya langsung. Mestilah tak, lepas api tadi dah dipadamkan, bomba tadi, dia bongkar bahan bakar tu dan salah seorang ahli bomba ni, dia jumpa spek, hidung manusia, jari manusia. Dah, masa tu semua macam kalut lah. Ni bukan kambing ni. Jadi pada masa tu, pihak bomba terus laporkan hal ni kepada pihak polis. Dan pada masa tu juga, Sabrina dan Sam ditangkap. Kes diorang ni naik turun mahkamah banyak jugalah sebab Sam dengan Sabrina ni mengaku tak bersalah. Walaupun dah tertangkap basah tadi, kata diorang ni tengah bakar mayat mangsa dan bukti pun dah berlambak dah masa tu. Ya kan diorang ada buat berapa 18 tape tu kan. Tapi diorang ni macam tetap degil tau. Diorang tetap juga tak mengaku yang itu semua kerja diorang. Jadi masa perbicaraan tu berlaku, Sam dengan Sabrina ni yang katanya pasangan sejoli tadi, boleh pula saling menyalahkan antara satu sama lain. So masa tu masing-masing buka mulut untuk selamatkan diri masing-masing. Jadi pada masa tu pakar mengesahkan yang Sabrina ni mengalami tekanan dan borderline personality disorder. Tapi hakim putuskan yang diorang berdua ni bersalah sebab diorang sedar masa diorang melakukan kesalahan tu. Jadi pada masa tu diorang didapati bersalah dan diorang dihukum penjara seumur hidup dengan 30 tahun minimum. Mark Wilson pula katanya sampai hari ni pun dia macam rasa bersalah sangat sebab dia fikir semua ni berlaku disebabkan dia. Yelah sebab Sabrina ni obses sangat dengan diri dia sampaikan orang yang tak bersalah jadi mangsa dalam hal ni. The end. Finally habis juga. Kesian Sophie kan. Dah lah orangnya baik. Masa depan pun macam cerah lagi. Tapi itulah
tersalah pilih family pula. Jadi pengajaran yang kita boleh belajar kat sini, sebenarnya kita tak perlu nak cuba untuk ubah orang lain ataupun perangai orang lain, tapi kita perlu fokus dengan perangai kita dulu kan. Selalulah duduk depan cermin, lepas tu tatap diri sendiri, lepas tu nasihatkan diri sendiri apa hari ni apa yang kita buat salah, lepas tu nasihatkan diri sendiri macam tu. Orang putih cakap apa, reflection dengan apa kesalahan yang kita dah buat. Jadi saya rasa korang sendiri pun ada pendapat korang sendiri, so rajin-rajinlah komen dekat bawah. Saya kadang-kadang baca lah juga, cuma sekarang ni macam agak sibuk. Bila je yang kau tak sibuk ah. So saya harap korang sukakan video ni, dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.